bangkit dari segi perancangan ekonomi. Rakyat tidak bertanah, bagi mereka tanah. Rakyat yang tidak berlesen dalam kebun dan sebagainya. Contohnya sekarang ni, saya dah tengok di Kuala Lumpur ni sekarang, pandemik dah berlalu. Kemana perginya gerai-gerai waktu pandemik dulu banyak? Apa yang kerajaan buat, mana dia sekarang? Saya tengok dah tak ada lagi dah gerai-gerai yang berdiri macam cendawan tumbuh masa pandemik hari itu. Semua nak meniaga. Sekarang ni mereka tak meniaga lagi ke? Dah senang ke? Jadi orang-orang inilah yang nak diperbaikan ekonomi dia. Kontraktor-kontraktor yang boleh menjana pekerja. Tapi macam mana nak menjana ekonomi kalau di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sendiri kita lihat apa dipanggil kluster, kita panggil dia punya kelompok yang menguasai tanda-tanda di Kuala Lumpur ni, di Bandaraya Kuala Lumpur, kartel terlalu kuat, yang mana bisnes itu beredar di kalangan mereka. Saya dah senaraikan nama tycoon-tycoon Cina yang mengkawal projek-projek bandaraya, dan dia tidak salah. Kartel itu ataupun kluster kontrol projek kat DBKL ni, dia tidak salah. Sebab dia gunakannya syarikat-syarikat Melayu untuk masuk tender. Dia sendiri masuk tender dengan senarai syarikat hampir 15 atau 20. Yang mana kalau dapat dia punya. Orang Melayu dapatlah allowance ke, commission ke dan sebagainya. Saya dah cadangkan kepada DBKL, dan DBKL beritahu saya, pegawai yang di bawah-bawah, dia kata, Datuk, saya dah pernah mencadangkan kami dalam bahagian perolehan ini dah mencadangkan kepada pengurusan tertinggi Dewan Bandaraya, minta mereka hantar akaun 3 bulan, minta nama senarai EPF, minta senarai kalau dia ada pejabat, kontrak pejabat dia di mana, berapa kaki tangan dia, berapa kaki tangan teknikal dia. Tetapi pengurusan tertinggi bandaraya tolak. Jadi inilah satu masalah yang terbesar. Jadi kita ada beribu kontraktor. Macam mana nak masuk tender-tender ni? Di jabatan-jabatan kerajaan semuanya tidak telus, tidak semuanya ada hanky-panky. Jadi bagaimana nak menjana ekonomi ini? Maknanya kalau nak menjana ekonomi, dia bermula daripada bajet kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri mestilah menjaga secara maksimal integriti tender itu sendiri, bekalan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita dapat membangunkan negara ini jika kerajaan punya wang untuk membangunkan ekonomi ini disapu oleh kelompok orang saja? Jadi bagaimana taburannya sampai ke tangan rakyat? Tender DBKL, tender itu, tender ini dan sebagainya. Jadi inilah yang kata kita dan begitu juga apabila rakyat niaga ada kilang, macam perkara yang saya pernah bangkitkan minggu yang lalu, di mana Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna, yang mana ketua susahnya sudah dipindahkan nama Hasnol ke, dan sekarang KSU baru, dia buat keputusan tamatkan orang punya syarikat itu punya lesen pembungkus, kota minyak kelapa sawit dia, dan dengan lesen dan kota itu dia terpaksa menutup kilang dia. 51 mulut daripada 20 pekerja dia yang dah berkahwin, ada anak, dikira dalam 51 mulut bergantung kepada kilang yang membungkus minyak kelapa sawit itu, minyak masak itu. Tetapi tiba Kementerian Perdagangan Negeri hantar. Nasib baiklah kilang itu berada dalam Parlimen Bandar Tun Razak. Saya bekas pemimpin UMNO Bandar Tun Razak. Maka saya lawanlah. Bagaimanakah Kementerian Perdagangan dalam negeri tidak membuat keputusan dengan terlebih awal memanggil
memanggil peniaga itu untuk disoal jawab, diberi. Hanya semata-mata kes yang tahun 20 waktu pihak SPRM mencari kesan siapa yang telan minyak subsidi ini, maka syarikat ini adalah di antara senara yang mendapat minyak subsidi. Maka dia pun ditahan, kononnya dia tidak menggunakan minyak subsidi itu secara betul. Tapi setelah siasatan, SPRM mengatakan bahawa dia terlepas dan tidak ada tuduhan. Tapi apa yang berlaku? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri punya pegawai, tak salah saya nama dia Ahmad Rizal ke, telah menulis surat. Itu yang saya kata dengan yang saya post, saya WhatsApp pada Ketua Negara, kepada KSU Kementerian ini, pegawai ini dia layak untuk dipindahkan ke Bukit Pelanduk Port Dickson itu, iaitu tempat pemeliharaan babi. Dia patut layak menjaga babi, bukan menjaga manusia. Jadi antara kelemahan ekonomi kita sekarang ialah pegawai-pegawai kerajaan, bukan semua. Penjawat awam ini banyak seperti menguruskan manusia ini macam menguruskan babi. Tak ada budi bicara, kira nak jual dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, para pendengar semua, ekonomi negara ini boleh pulih. Pertama sekali, pegawai-pegawai kerajaan mesti bekerja secara telus, secara bersemangat membantu ekonomi negara ini. Berpunca daripada penjawat awam yang mempunyai kuasa untuk memutuskan masalah. Contoh dia, di bandaraya, lesen tu cepatlah. Kalau kita dapat seorang pegawai nak presiden namanya Anwar, dengan muka sombong, dengan muka angkuh dia, tak nak berjumpa orang, bagaimana kita nak selesaikan masalah penjajah ni? Kita hantar WhatsApp, dia tak nak jawab. Yang ini yang disimpan oleh kerajaan, oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang nama Anwar tu, yang saya pernah tulis dalam Facebook tu. Dia jaga sosioekonomi. Dia patut proaktif bagaimana nak tolong orang Kuala Lumpur. Ini berapa banyak orang Kuala Lumpur yang tak dilesenkan. Yang mana belum lagi dilesenkan tempat yang sesuai bagi. Kita bukan tidak ada otak. Macam hari tu, waktu nak raya seminggu, ada orang minta tolong saya untuk nak dapatkan lesen jual lemang. Jual lemang je. Dia bagi satu tempat, saya suruh jumpa dengan pegawai macam pegawai daerah lah, di BKL, di Bandar Tun Razak. Apabila dia respon saya balik, dia kata, Datuk, tempat itu tak sesuai. Okey, saya kata betul tidak sesuai. Saya pun bersetuju. Sebab jalan itu jalan laju. Maknanya jalan laju ni, kereta bergerak laju. Dan kawasan tu. Jadi kalau ada orang jual lemang, ada kereta berhenti, tentulah nanti berlaku kemalangan. Jadi apa saya hantar WhatsApp balik kepada puan itu? Puan, nasihatkan dia atau puan bagi cadangan mana yang dia nak berniaga. Kalau dia tolak, robohkan gerai itu. Dan itu yang cara dia. Yang kita perlu berkooperasi antara penjawat awam dengan rakyat seperti saya, pemimpin masyarakat. Bukannya bila kita hantar WhatsApp macam seorang pegawai bandaraya tu, Anwar tu nama dia, diam, tak nak jawab. Kalau kau tak boleh kerja dengan rakyat, dengan orang di Kuala Lumpur, hai Anwar, Datuk Anwar, saya tak tahu lah nama dia, kau pindahlah daripada pegawai kanan di bandaraya, pergi ke Port Dickson, Bukit Pelanduk sana, ada banyak kandang babi, kau jaga babi tu. Kerana kau tak layak nak jaga manusia di Kuala Lumpur ini. Ini yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan. Sebab masalah ekonomi kita ni rosak sekarang ni kerana pegawai-pegawai kanan kerajaan. Umpamanya Kementerian Pertahanan. Saya rasa
keadaan sekarang di Kementerian Pertahanan lagi tenang. Dengan KSU main peranan dalam niaga, tak ada membantu kita nak buat temu janji, tak nak jumpa. Kontraktor nak bagikan perasaan dia, pandangan dia, tak mau dengar. Tiba dapat Menteri Pertahanan, sambung lagi 6 bulan, patut dia dah berambus. Jadi macam mana? Tadi Najib kata, jangan campur politik ini dan sebagainya. Beritahu dengan Najib, sepupu kau tu di Kementerian Pertahanan tu, yang sambung balik KSU Kementerian Pertahanan yang patutnya pencen, kenapa? Itu dia. Jadi saya nak cakap dengan tuan-tuan lah. Tuan-tuan jangan main komen-komen kat Facebook saya. Elok yang akan datang, tuan-tuan boleh tengok live saya. Lepas ni saya check one by one, saya tergajang keluar ya. Okey, itu sajalah saya nak cakap. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan kerana kesimpulannya bahawa tak ada buah tangan